أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita bersama lagi untuk kita teruskan kelas kita, iaitu ibadat qauliyah muslimat, dengan tujuan untuk kita menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita dan juga kita menambahkan lagi keyakinan kita dan juga semangat kita untuk beribadah, lebih-lebih lagi ibadah yang berbentuk qauliyah, berbentuk bacaan. Dan malam ni giliran untuk kita sambung kitab Hisnul Muslim. Kita akan sambung membaca kitab Hisnul Muslim, dan kitab Hisnul Muslim ini adalah pilihan kita untuk kita memahami bersama apakah itu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan untuk kita menjadikannya sebagai perisai, sebagai dinding, sebagai uh, bersandar atau bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kita, untuk memelihara kita. Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita cuba memahaminya dan juga mengamalkannya insya-Allah. Sebahagian dari zikir-zikir ini dah pun menjadi amalan harian kita dan menjadi kepastian dan lazimnya. Hampir wajib lah, walaupun sunnah, hampir wajib lah. Contohnya macam makan, nak baca bismillah, doa makan, doa kenderaan, doa tidur, doa masuk tandas. Ini semua menjadi hampir wajib. Sampai kalau kita terlupa, tertinggal, kita terasa sangat-sangat bersalah. Kan? Walaupun sunnah. Itu bagus. Alhamdulillah. Maknanya kita dah istiqamah dan mulazamah itu hampir hampir tak terpisah dari kita. Tapi masih banyak lagi juga sunnah-sunnah yang lain yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagiannya lebih penting daripada sebahagian yang lain. Macam doa malam ni, saya rasa ramai yang belum kenal, ramai yang belum hafal, ramai yang belum amal, termasuknya saya, bukan semua. Jadi begitulah ruginya kita bila sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tahu keadaan kita yang lemah, yang daif ini, Nabi siap-siap dah tinggalkan zikir-zikir, amalan-amalan, doa-doa, supaya senantiasa kita jadikannya sebagai perisai. Senantiasa kita dan setiap masa kita jadikan sebagai amalan, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita terhindar dari perkara-perkara yang tidak dilakukan sepatutnya, supaya kita senantiasa di bawah bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak amalkan, kalau kita tak baca, kalau kita tak berdoa, seolah-olah kita tak nak. Walaupun urusan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Tetapi kalau kita tak minta, seolah-olah kita tak nak. Jadi bila seolah-olah kita tak nak, Allah tak bagi. Itu je sunnah kauniyah ataupun fitrah, lumrah kehidupan macam itulah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijak. Allah Subhanahu Wa Taala Maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala mudabbiru hadzal kaun. Dialah yang menyusun perjalanan kehidupan semua makhluk. Tetapi susunan yang Allah Subhanahu Wa Taala susunkan itu adalah bergantung juga kepada iradah dan juga pilihan, ikhtiar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pilihan kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan juga perbuatan kita. Perbuatan kita itu adalah pilihan kita lah. Belum masuk bab lagi.
Belum masuk bab lagi. Kita baru buka je. Ni mukaddimah baru. Sabar aja. Okey. Jadi Allahu khalaqakum. Allah menciptakan kita dan Allah ciptakan perbuatan kita. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan perbuatan kita, Allah Maha mengetahui sebenarnya tentang qada dan qadarnya. Apa yang akan kita lakukan. Di Lauhul Mahfuz dah tertulisnya nasib seseorang itu bahagia ataupun celaka. Kan sa'idun au syaqi. Syaqiyun au sa'id. Dah tertulis nasib masing-masing, hujung hayatnya akan berlaku apa dan di akhirat nanti apa masir, apa hala tujunya dan apa kesudahannya, masing-masing dah ditakdirkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pun bagi pilihan untuk kita memilih. Sebab itu ada antara qada Allah Subhanahu Wa Taala muallaq. Ada qada Allah, ketentuan Allah tergantung sehingga kita memilih antara baik ataupun sebaliknya. Jadi ini bab akidah ini kita serahkan dan kita berimanlah kita dengan qada, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang nak kaitkan dengan kelas kita pada malam ni adalah amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya satu pun kita tak tinggal, sepatutnya lah. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi amalkan amalan-amalan itu. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul qurun, sebaik-baik generasi, sebaik-baik abad, sebaik-baik qurun, dan mereka itu bahkan lebih daripada amalan itu, maknanya mereka itu bersungguh-sungguh segala sunnah Nabi mereka itu akan laksanakan sepenuhnya. Thumma tabi'in, para tabi'in pun begitu, tabi'it tabi'in pun begitu. Amalan-amalan orang dahulu memang hebat sangat-sangat, sangat-sangat hebat. Jadi sampai tak ada masa untuk dunia mereka, penuh dengan amalan dan ibadah kerana Allah dan untuk bekalan akhirat. Kalau kita tengok sirah-sirah sahabat, sirah-sirah tabi'in, kan, banyak sampai tak pernah itu, tak pernah ini, hal-hal dunia, kan. Semua sibuk dengan akhirat, sibuk mengumpulkan bekalan zadul akhirah, bekalan akhirat. Wa khairuz zad at-taqwa, dan sebaik-baik bekalan itu takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sekarang ini, zaman kita sekarang ni dah terbalik jauh sangat-sangat. Jadi terbalik betul-betul terbalik. Maknanya terbalik terus. Kalau dulu sibuk sangat sehingga tak kenal dunia. Sekarang ini sibuk sangat hampir lupa akhirat. Boleh dikatakan begitulah. Hampir lupa akhirat. Kepada orang yang ada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang ada juga masa untuk akhirat, masa untuk ibadah, pun masih lagi tahap itu. Tahap masih sibuk dengan dunia sehingga hampir lupa akhirat. Apatah lagi kalau orang yang terus sibuk dengan dunia, terus lupa akhirat. Wal'iyadhu billah, mudah-mudahan kita, ahli keluarga kita, anak-anak cucu kita, keturunan kita, kenalan kita, sahabat-sahabat kita, insya-Allah tak tergolonglah dalam golongan orang yang lupa akhirat dan disibukkan dengan dunia. Biarlah orang itu berjaya sejauh-jauh kejayaannya, setinggi-tinggi kejayaannya, sampai ke muncak kejayaannya. Kalaulah akhiratnya dia lupa, biarlah kita tak sama dengan mereka. Biarlah mereka tak jadi idola ke, mereka tak jadi ikutan kita, mereka tak jadi cita-cita kita nak sama dengan mereka. Biar. Yang penting akhirat kita masih tak lupa, masih kita usaha, insya-Allah. Kalau nak kira usaha kita ini sangat-sangat tipis, tetapi bersyukurlah kita antara orang, insya-Allah, buat masa sekarang ni lah, ada jugalah masa untuk akhirat kita bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Okey, barulah nak masuk tajuk kita malam ini, sementara tunggu yang lain. Alhamdulillah. Minggu lepas untuk kita sambung, minggu lepas akhir sekali kita habis berbincang dan membaca dalam kitab Hisnul Muslim ini bahagian doa-doa al-istiqad
minan naum. Doa bangkit dari tidur. Bila bangun tidur, kita nak pakai pakaian pula. Ini susunan kitab lah. Daripada bangun tidur, baca doa-doa, lepas tu pakai pakaian. Dia susun satu-satu-satu sampainya tidur balik. Begitulah lebih kurang susunan kitab ini. Jadi mula-mula sekali nak pakai pakaian. Jadi Nabi SAW subhanallah masya Allah tak tinggalkan hatta perkara yang kecil, kecil sangat untuk nak pakai pakaian. Pakai pakaian yang dah pakai pakaian yang baru, nak buka pakaian, nak letakkan pakaian, semua Nabi ajar. Kasihnya Nabi SAW, sayangnya Nabi SAW kepada ummahnya sampai perkara yang kecil, perkara yang bagi kita remeh sangatlah, tak perlu nak ingat-ingatkan pun, insya-Allah kita boleh pakai. Kita tahu nak pakai, kan? Tetapi tidak. Nabi tak tinggalkan kita. Nabi ajar cara nak pakai yang betul dalam Islam. Cara nak pakai yang betul mengikut caranya yang memberi manfaat, yang menolak perkara-perkara yang tak baik. Perkara yang boleh berlaku bila kita tak berhati-hati dalam bab pakaian ini. Bab menutup aurat, bab tukar pakaian, bab beli pakaian, bab pakai pakaian, pakai kerana apa, pakai untuk apa, semua itu ada. Kalau tak jaga, kalau tak ikut sunnah Nabi, maka dia akan timbul perkara-perkara itu, sama ada kita sedar ataupun tidak. Di antara dua, sama ada memanfaatkan kita ataupun memudaratkan kita. Sebab itu dalam sunnah Nabi yang kita nak belajar malam ini, insya-Allah akan mengajarkan kita, memberi pencerahan kepada kita beberapa poin-poin yang penting. Mudah-mudahan insya-Allah kita kenal kali ini, doa-doa ini, sunnah-sunnah ini. Satunya, kita boleh beramal dengan doa-doa ini. Kita ambil yang mudah-mudah sekali. Dan kalau boleh, lengkapkan semua sunnah-sunnah yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan kita nak yang tersirat dari amalan ataupun dari doa-doa dan zikir-zikir ini, apa yang tersiratnya, apa hikmahnya dan apa faedah dari amalan ini ataupun baca doa-doa waktu kita nak pakai baju, waktu kita nak buka balik baju ataupun nak tukar baju. Kita tengok yang pertama sekali, doa yang pertama sekali dalam tajuk yang kedua, iaitulah tajuk memakai baju ni. Doa yang pertama sekali, nombor 5. Doa ni dia susunlah. Nombor 5 ni maknanya 4 dah dari doa bangkit tidur, dan yang kelima ini bermula dari doa pakai pakaian. Okey, jadi kalau nak ikut dalam tajuk kita pada malam ini doa pertama lah. Tapi kalau susunan semua doanya, ini yang kelima. Okey, doa yang pertama dalam tajuk malam ini, yang pertamanya, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Okey, ikut saya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza Sani hadada wa razaqanihi warasaqanihi min ghairi min khairi haulim minni haulim minni wala quwwah. wala quwwah. Itu bacaan yang potong-potong, yang putus-putus. Kalau nak baca sekaligus, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. 2 kali berhenti, okey. Okey, hadza, lepas pada hadza kita tanda dulu. Lepas pada hadza, dalam hadis ini disebutkan ats-tsaubah. Ats-tsaubah. Ats-tsaubah ini pakaian. Pakaian sama ada jubah ataupun baju. Dan ulama mengatakan di sini, mensyarahkan hadis ini, tak semestinya doa ini khusus untuk baju. Asalkan benda tu dipakai. Kalau pakai jubah, jubahlah. Sebutlah hadzal jubah. Jadi masalahnya sekarang ni asal bahasa Arab lah kan. Bagi saya, kalau katalah kita tak nak susahkan, kita tak nak tukar semua jenis pakaian itu, nak kena hafal semua dalam bahasa Arab, jadi nak kena belajar bahasa Arab pula. Sebab itu saya baca sampai hadza aja. Ats-tsaubah tu tak perlu baca. Cuma hadza tu, bila sampai hadza tu, niatlah nak pakai apa.
Hadza baju. Hadza jubah. Hadza kain telekung. Hadza apa lagi? Apa-apalah. Kasut. Hadza stokin. Hadza sarung tangan. Hadza apa jenis pakaian. Sebut. Sama ada sebut ke ataupun niatkan. InsyaAllah termasuklah dalam sunnah ini. Sebab ulama mengatakan untuk hadza thawba kita nak kena tukar di sini kepada jenis pakaian yang kita nak pakai. Hadha surwal, hadha al-qamis, hadha al-hidha, hadhihi al-umamah, hadhihi al-ghutrah, hadhihi al-kufiyah, hadhihi al-taqiyah. Banyaklah dalam bahasa Arab tu. Jadi saya tak nak menyusahkan. Kita tukar dalam bahasa Melayu terus. Walaupun kita baca doa ni doa dalam bahasa Arab, seelok-eloknya bacalah bahasa Arab lah. Sebab ini sunnah Nabi SAW. Bacalah dalam bahasa Arab. Tetapi yang susah ni, kita tukarlah kepada bahasa Melayu insya-Allah. InsyaAllah sekurang-kurangnya mendapatkan barakah jumlah bahasa Arab yang kita yang kita dah baca separuh ni. Walaupun satu perkataan kita dah tukar bahasa Melayu, tapi kebanyakannya masih lagi kita ikut sunnah Nabi SAW. Jangan kita ambil mudah dan ambil cara orang kata cara orang tak rajin lah kan. Terus semua bahasa-bahasa Melayu belaka. Semua nak tukar bahasa Melayu, nak cari mudah sangat. Ya, tak okey. Ma yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Itu maksudnya. Kita tak mampu nak hafal semua doa-doa, hadis-hadis yang panjang-panjang semua dalam bahasa Arab. Tapi jangan tukar, jangan tinggal semua. Mungkin ada sebahagian yang kita boleh. Macam yang ni ya. Yang ni kita dah ada alhamdulillah. Alhamdulillah dah tentunya kita boleh. Kenapa nak tukar kepada segala puji bagi Allah? Kan? Jadi lafaz yang asal itu kalau dalam hadis lebih barakahnya, lebih afdalnya, lebih baiknya kita gunakan lafaz yang asal. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Haulin minni wala quwwah ini dah ada dalam la haula wala quwwata illa billah yang selalu kita baca. Ada lafaz-lafaz yang berulang, zikir-zikir yang berulang, tak perlu kita nak tukar semua dalam bahasa Melayu. Terus kita tinggal bahasa Arab. Katanya kita tak pandai bahasa Arab. Rugi macam tu. La yutraku kulluhu. Jangan kita tinggalkan semuanya. Kita buat sekadar yang kita boleh. Jadi bagi doa ini saya rasa insya-Allah kalau ulang banyak kali, insya-Allah kita boleh hafal. Alhamdulillahilladzi kasani hadza jubah wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bila dibaca doa ini setiap kali nak pakai baju, soalannya berapa kali kita baca doa ni dan dah berapa kali dah kita pakai baju selama ini. Tu soalan tu pedih sangat kena pada kita kan. Jadi kalau katalah alhamdulillah sebahagian besar antara kita memang dah jadikan amalan ini, alhamdulillah syukur. Maknanya sunnah Nabi tak jauh dari kita. Tapi kalau termasuknya macam saya jarang-jarang baca ataupun mungkin ada yang belum pernah kenal lagi, maknanya kita dah terasa oh banyak lagi dan ada lagi yang Nabi buat kita tak pernah kenal, tak pernah buat pun. Mana kita dengan cinta kepada Nabi? Mana kita dengan nakkan menjadi ummah yang mendapat syafaat Nabi? Mana kita dengan nakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya di padang mahsyar, di telaga Kautsar, di haud, di sirat mustaqim. Semua kita nak bersama Nabi tapi banyak lagi kita tak ikut Nabi. Macam mana nak jadi dekatnya? Ibarat macam itulah kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, kita nak jadikan orang itu sebagai kita nak jadi sebagai nak jadikan orang itu sebagai ikutan. Maknanya kita nak jadi macam dia. Kalau sebut yang tak baik yang tak elok lah sekarang ini kan banyak orang ikut-ikut sekarang ni. Contohlah nak jadi macam orang-orang terkenal, orang-orang yang termasyhur. Saya berat nak sebut artis ke apa ke. Saya berat saya macam tak nak menyampah sangat nak sebut. Tapi kebanyakan realiti macam tu lah kan. Macam tu lah. Sampai apa sahaja brand yang dia pakai kita pun nak ikut dia. Bukan setakat pakaian saja. Kadang-kadang sampai perfume dia, sampai apa yang dia suka makan. Terlalu taksubnya kita sukanya kepada watak itu. Sampai kita cuba ikut. Buktinya tengok dalam rumah kita apa yang ada. Jauh dekat minta mudah-mudahan kita tak termasuk lah. Tapi ini sebagai contoh lah kan. Kalau orang tu minat bola, dengan jersey bolanya, dengan gambar-gambar tampar dekat dinding, dengan apa, dengan dekat peti ais tu penuh dengan gambar-gambar pemain itu. Contohnya lah. Sukanya orang tu kepada
orang yang terkenal tu. Jadi cuba nak ikut, cuba nak menyerupakan diri kita dengan dia. Kalau boleh segala hidupnya, kan satu fenomena dulu, satu program. Sekarang ni alhamdulillah nampak dah terkubur program tu. Program tu uh, yang kalau saya duduk dulu di Mekah dulu, channel Arab ni, bukannya Saudi lah. Channel tu dia channel dari Arab yang sebelah ala barat sikit. Ada satu program tu, dia ada satu tempoh buat pertandingan tu, dia masuklah tu lelaki perempuan ni, petanding-petanding ni masuk untuk nak ciptakan seorang yang sempurna dari setiap segi. Lepas tu bila masuk dalam tempoh 3 bulan ke berapa lama tah, setiap gerak-geriknya dirakam. Bolehlah tengok dia tidur macam mana, dia makan macam mana, dia bangun macam mana, dia bergerak macam mana. Jadi itu sebenarnya nak mempengaruh orang-orang yang suka kepada orang-orang macam ni supaya ikut gaya hidup dia. Dan memang terkesan banyak orang yang terikut. Oh, orang tu buat macam tu, orang tu buat macam ni, orang tu gelak macam tu, orang tu berbual macam, sampai tahap itu. Idola ataupun ikutan yang bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dah memberi kesan kepada kehidupan kita. Kalau tak kita pun, yang sekeliling kita, anak-anak cucu kita sangat-sangat kuat berbanding dengan idola kita hakikinya, contoh tauladan kita yang sejatinya, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Itulah wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disuruh dan apa yang dilarang tinggalkan. Itu yang sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni untuk kesedaran bersama, kita akan terasa tajuk yang kedua dalam Hisnul Muslim ini. Banyak lagi sebenarnya doa-doa dan zikir-zikir yang belum kita kenal dan belum kita hafal dan belum kita amal. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tak terlambat ada peluang untuk kita cubalah pilihlah doa-doa ini untuk kita amal. Kenapa? Sebab banyak sangat manfaatnya. Rupa-rupanya selama ini mungkin kita masih lagi ada silap, masih lagi ada tak baik, masih lagi ada tak sempurna. Rupa-rupanya memang mungkin banyak lagi sunnah yang kita tinggal. Dengan sunnah itu sebenarnya boleh membantu kita lebih baik, membantu kita lebih kurang buat yang tak baik. Mungkin ke arah itulah. Sebab kita banyak tinggal sunnah ni, sebab itu banyak lagi masih kita buat yang tak baik, sengaja ke tak sengaja, disebabkan kita jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Okey, saya cuba terjemahkan dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi, yang kasani, yang memberi pakaian kepada aku, hadza, ini pakaian. Pakaian apa? Sebutkan. Wa razaqanihi, yang memberi rezeki kepada aku, min ghairi haulim minni wala quwwah. Rezeki yang kita dapat ini bukannya dari diri kita, bukannya dari upaya dan daya kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, siapa boleh terjemah makna yang sebalik ataupun makna yang tersirat? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selama ni kita baca selalu, dan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ini kanzun min kunuzil jannah. Zikir ini fadilatnya, kelebihannya, satu kali zikir seolah-olah kita dapat satu gedung daripada gedung syurga yang penuh dengan harta-harta yang bernilai tinggi ataupun bernilai mahal. Kanzun. Kanzun ni dalam bahasa Arab satu peti besar gitu penuh dengan semua emas perak yang bermahal, yang mahal-mahal, yang bernilai, yang harga mahal. Itunya kanz. Lepas tu bukan kanzul dunia, kanzun itu bukan gedung harta dunia. Yang disebut dalam hadis itu kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwwata illa billah, ini nilainya
satu gedung yang bernilai itu daripada gedung-gedung yang bernilai dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, besar, begitu besarnya zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebab itu banyakkan, perbanyakkan setiap masa, setiap waktu dengan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Kena kita kena senaraikan zikir ini dalam list kita yang selalu kita perbanyakkan. Okey. Jadi makna selama ni yang kita dah faham, yang kita dah baca, apa yang dimaksudkan, makna yang tersirat yang di sebaliknya pada zahir ayat tu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa boleh bagi terjemahan lebih kurang? Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya cuba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, silakan. Okey, pada pandangan saya lah, apa yang saya faham daripada zikir tersebut, kita ni adalah hamba Allah yang lemah dan kita tidak ada daya upaya langsung untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan dan pertolongan daripada Allah. Allah lah yang menentukan segalanya buat kita. Itu yang saya faham lah Ustaz. Okey, Manusia itu masya-Allah. Okey, masya-Allah. Itu zahir ayat. Zahirnya kalau kita terjemahkan, kita tukar bahasa, itulah mafhumnya yang disebutkan Haji Nurida tadi, itulah makna yang sebenarnya yang kita boleh faham, yang kita boleh hadirkan makna itu setiap kali baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagus, masya-Allah, itu makna yang betul. Tetapi di sana sebenarnya ada lagi jauh makna yang lebih mendalam lagi. Sebalik la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, kalau saya buka di sini, ulama dah cuba menterjemahkan kepada kita. Okey, saya baca di sini. Bagus juga kita baca tafsir di sini. Okey, Imam An-Nawawi menterjemahkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. الحول الحركة والحيلة أي لا حركة لا استطاعة إلا بمشيئة الله. وقيل معناه لا دفع، لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. Okey, ini makna pertama. Yang makna pertama iaitulah la haula fi daf'i syarrin. Kita tiada hilah ataupun tiada daya untuk kita menolak kejahatan. Bahagian yang pertama, la haula tu, kita tak ada daya untuk kita nak menolak kejahatan. Wala quwwata, dan kita tiada upaya juga untuk kita nak mendatangkan ataupun nak mentahsilkan, nak mengadakan, nak mendapatkan kebaikan. Illa billah, illa billah. Kecuali dengan izin Allah dan dengan bergantungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna pertama, bahagian pertama, la haula, untuk kita nak tolak kejahatan, kita tak mampu. Kecuali dengan Allah. Kembali kepada Allah. Bergantunglah dengan Allah. Kepada Allah. Wala quwwata, dan untuk kita nak mendatangkan kebaikan, kita nak melakukan kebaikan, kita nak mengerjakan kebaikan pun kita tak ada upaya. Kita tak boleh buat sendiri. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu besar zikir ini. Makna dia sangat-sangat rapat. Kita akan bergantung sehabis-habisnya. Serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa sedikit pun Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah perkara yang kita lakukan itu dijauhkan daripada jahat, senantiasa berada dalam baik. Sebab setiap urusan kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau senantiasalah kita ingatkan zikir ini, senantiasa kita baca dan senantiasa kita hadirkan makna ini, yang kita sangat-sangat mengharapkan Allah jauhkan segala kejahatan, Allah datangkan segala kebaikan. Ini makna pertama. Makna yang tersirat yang kedua, siapa-siapa nak tanda boleh. Waqila, dan dikata qil, dan satu makna yang lain, la haula am ma'siyatillahi illa bi'ismatih wala quwwata ala ta'atihi illa bih. Kitab yang saya baca ini, kitab adalah syarahan kepada kitab kecil perisai Muslim itu yang disyarahkan oleh pengarang kitab yang asal juga. Dia sempat syarah kitab yang panjang besar lebar pula. Saya dapat, alhamdulillah. Okey, makna yang kedua, la haula wala quwwata illa billah. La haula am ma'siyatillahi illa bi'ismatih. Kita tak ada daya untuk kita elakkan dan kita jauhkan diri kita, nak larikan diri kita daripada mengerjakan maksiat Allah
kecuali dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita faham di sini, maksiat ini senantiasa terdedah untuk kita lakukan setiap masa. Maksiat ni senantiasa orang kata macam ibaratnya macam dah tenganga di depan kita, tunggu ngap kita je ataupun tunggu kita jatuh dalam lubang maksiat tu. Jadi bahaya maksiat ini tak kira maksiat apa sekalipun, maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat hidung, maksiat mata, maksiat mulut, semuanya, maksiat lidah semua ni senantiasa setiap masa tunggu je kita buat silap. Tunggu je kita langkah terus buat maksiat. Jadi kita tak ada udaya, tak ada dayanya kita untuk kita nak lari, nak terlepas daripada maksiat ini illa bi'ismatih. Kecuali dengan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita. Allah tempis dan Allah jauhkan maksiat-maksiat itu. Sebab itu bila sebut la haula, insya-Allah segala maksiat ini Allah jaga kita. Wala quwwata ala ta'atihi illa bih. Dan kita juga tak ada upaya untuk kita melakukan kebaikan. Untuk kita nak buat baik ni, sama ada baik-baik itu yang fardu ataupun baik-baik yang sunnah, kita tak ada upaya sebenarnya. Kita tak ada kudrat yang mutlak, kudrat yang betul-betul power yang kehendak yang sejati, yang tak ada bergantung dengan siapa-siapa. Kita tak ada. Itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kamaliyah, sifat sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan, semuanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bila kita zikir la haula wala quwata illa billah ini, sama ada kebaikan itu kecil atau besar, fardu ataupun sunat, kita kena ingat bukan kita rajin. Kita kena ingat bukan kita hebat. Kita kena ingat bukan kita pandai. Kita kena ingat bahawasanya semuanya izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggerakkan kita sebab kita ingat dia. Allah menggerakkan kita, memberi taufik dan hidayah sebab kita dekat dengan dia. Dan sebaliknya, bila kita jauh tak zikir, bila kita jauh tak ingat Allah, maka keadaan kita agak sukar, agak lambat, agak berat nak buat benda-benda yang baik. Perkara ini kita boleh rasa pada diri kita masing-masing. Betul tak betul? Kan? Ada masanya kita rasa macam ringan je nak solat-solat sunnah. Ada masanya kita rasa macam seronok je nak bersedekah ke, nak puasa sunnah ke, nak buat itu, nak buat ini, nak baca Quran, nak zikir banyak-banyak, panjang-panjang. Tapi sebaliknya ada juga masanya, ya Allah, bukan main susahnya. Kadang-kadang memang dah tersedia dah di depan-depan kita dah boleh buat dah benda baik tu. Tapi datangnya malas, datangnya penghalang, datangnya bisikan syaitan yang halus di telinga kita tak dengar pun. Tapi tergerak hati kita, malah tak bawa, tak lain kalilah. Tak apalah, kan? Sekejap-sekejap lagi. Okeylah tu, bolehlah tu, nantilah, kan? Ibarat itu akan bermain di fikiran kita sampai kita lepaskan. Terlepas. Sekali terlepas, 2 kali terlepas lagi, 3 kali asyik terlepas je benda yang baik. Ada masanya saya mengaku dan saya yakin para pendengar pun mengaku juga. Ada masanya. Sebab kita insan yang tak sempurna. Kalau kita insan yang sempurna kan senang, kan? Tak adalah perkara yang kurang tu, tapi kekurangan itu melazimi kita, sifat kita. Sifat mulazamah kita, sifat lazimnya pada diri kita insan yang tidak sempurna ini. Maka apa ilajnya, apa rawatannya, apa jalan keluarnya, inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. La haula wala quwata illa billah. Kembali kepada doa kita, kenapa masuk dalam doa ini adalah haula wala quwata illa billah. Wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Besarnya doa ini, hebatnya doa ini, kalau kita baca, dia akan mengingatkan kita kepada tadilah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga segala rezeki yang kita dapat, sama ada pakaian itu pakaian baru, pakaian yang selesa, pakaian yang menutup aurat yang sempurna, maka ingat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah perkara yang baik-baik sahaja akan berlaku sewaktu kita pakai pakaian itu. Tetapi kalau kita tak ingat, hadis yang kedua insya-Allah kita akan terangkan. Cuma sebelum itu, tengok hadis yang asalnya di sini, dia ada kelebihan doa ini.
Sebab itu dia ada dot tu. Dia nak suruh kita pergi cari lagi lah apa sambungan hadis ini. Tapi sekadar amal sampai situ pun dah cukup. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Untuk nak memudahkan, tak nak memening-meningkan kepala kita, untuk kita beramal sampai situ pun dah cukup. Sebab itu hebatnya kitab Husnul Muslim yang ringkas ini, dia tak bawa hadis yang panjang. Kalau dia bawa hadis yang panjang, contohnya ni dalam depan skrin saya ni, لفظ أبي داود عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله عن أبيه رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر ثم قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. Kalau bawa datang hadis ni, pensan kita satu-satu doa kita nak baca semua ni, nak pilih yang mana satu. Jadi bijaknya pengarang kitab Hisnul Muslim ini, dia bawa terus, dia ambil dalam panjang yang saya baca tadi, dia ambil terus apa yang kita nak baca waktu pakai pakaian baru, waktu pakai pakaian. Itu masya-Allah, kitab ini sangat membantu kita. Jadi saya nak baca juga hadis yang ni, apa kelebihannya. Kita ambil bahagian pakaian ini, wa man labisa thawban, dan barang siapa memakai pakaian, faqala, maka berkata ia orang yang pakai pakaian tadi, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Akan diampunkan baginya ma taqaddama, apa yang telah lepas, wa ma ta'akhkhar, apa yang akan datang, min dhanbihi, dari dosa-dosanya. Subhanallah, Masya Allah. Besarnya pahala ini, ganjaran ini, seperti mana diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Tapi nanti ada soalan, oh itu bukannya untuk Nabi seorang, maknanya kita pun sama juga. Tunggu dulu, dia ada bezanya. Kalau Nabi SAW telah pun diberi janji Allah Subhanahu Wa Taala, terus Allah berikan kepada Nabi apa yang terdahulu dari Nabi, kekurangan Nabi, kesalahan Nabi, Allah ampunkan. Apa yang akan datang, yang Nabi belum lakukan lagi, Allah dah ampunkan, siap-siap dah. Dan itu memang dah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu hidup Nabi SAW. Nabi dah dapat. Adapun kelebihan ini dalam membacakan doa ini, belum tentu siapa yang dapat. Sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana kita nak letakkan zikir dengan kehidupan kita, kena dengan hati, kena dengan ikhlas, kena dengan amalan kita. Cuma siapa-siapa yang sampai ke muncak, ikhlasnya, amalannya, ibadahnya sempurna sesempurnanya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya, maka inilah balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ampunkan dosa-dosanya, sama ada yang lepas ataupun yang akan datang. Itulah maknanya, dan dihuraikan oleh ulama, bezanya kita antara kita dengan Nabi. Nabi telah dapat, kita yang akan beramal dengan hadis-hadis ini ataupun dengan zikir-zikir ini, mudah-mudahan akan dapat. Berapa ramai hamba-hamba Allah apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan syurganya tanpa hisab, tanpa azab. Inilah bila dapat ganjaran, bila dapat pahala macam ni, terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Kan 70,000 yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi 70,000 tu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sedikit, kecil bilangan itu. Daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat, kalaulah nak keluar daripada jumlah umat itu 70,000 sahaja yang masuk tanpa hisab dan tanpa azab, jumlah yang sangat-sangat sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan itu.
Dan inilah cara-cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk macam mana kita nak calonkan dan kita nak cuba kita usaha nak dapatkan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan syurganya tanpa hisab dan tanpa adab. Masya-Allah. Besarnya pahala doa ini. Jadi untuk kita berazam untuk kita hafal doa ini dan kita beramal dengannya. Mudah-mudahan insya-Allah dapat kita istiqamah. Setiap kali nak pakai pakaian, apa jenis pakaian, cuba amalkan. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Boleh insya-Allah? Ada Boleh. soalan? Ada soalan? Boleh insya-Allah Ustaz. Insya-Allah, amin. Alhamdulillah. 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab tu adakah golongan yang syahid tergolong dalam tu juga? Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak sebut. Dia sebut yang golongan 70,000 itu tak silap saya orang-orang yang tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tak percaya kepada khurafat, orang lebih kepada orang yang mentauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hadis itu hadis berada dalam kumpulan hadis tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahid tak termasuk dalam itu. Syahid dia ada kelebihannya sendiri dan kelebihan syahid itu bukannya di akhirat. Kelebihan syahid itu bermula dari syahidnya dah pun menjadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka bukannya mati, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala serta direzeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yurzaqun di situ maknanya dapat rezeki daripada nikmat-nikmat syurga. Sebab orang yang dah mati ini tak ada dah rezeki yang halal lagi barakah, tak ada dah rezeki-rezeki yang kita nampak sekarang ini kereta rumah ke apa ke kan. Rezeki daripada nikmat syurga. Maknanya bermula daripada matinya itu pun dah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah. Baru satu doa kita selesai. Malam ni kita habiskan doa pakaian insya-Allah. Doa yang kedua yang berikutnya kumpulan yang kedua iaitulah apabila nak pakai pakaian baru. Tadi pakai pakaian umum, yang ini nak pakai pakaian baru. Bila dapat pakaian baru, bila beli pakaian baru, bila nak pakai pakaian baru, inilah doanya. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Okey, ikut saya. Allahumma lakal hamdu Allahumma hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi khairi wa khairi ma suni'a lah. Ma suni'a lah. ala Wa a'udzu bika wa a'udzubika min syarrihi min syarri wa syarri ma suni'a lah. syarri suni'ala. Suni'a lah. Dua sunni ala, yang memula pun sunni ala, sunni yang sunni ala, yang belakang pun sunni a. Suni'a lah. Lah. Dia tak ada baris. Dia tak ada Sama. baris. Ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Okey, itu baca berkerat-kerat. Kalau baca ikut satu nafas ataupun nafas yang selesa. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Kenapa saya baca lancar? Sebab saya baca tengok. Dan kenapa saya baca lancar? Mungkin saya dah selalu baca. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan pula. Kenapa muslimat-muslimat agak mungkin belum lancar sebab mungkin first time baca. Jadi bila first time baca kembali kepada perasaan tadi, perasaan yang masya-Allah teruknya kita, ya Allah, banyak lagi lah kita jauh dari sunnah-sunnah Nabi. Tak apa, biar kita rasa kita macam kita tertinggal, kita ni macam ada benda yang tak sempurna bagi kita untuk kita ikut sunnah Nabi. Adakan perasaan itu, jangan terasa macam bersalah, jangan terasa bersalah tak apa, ataupun
jangan terasa disalahkan. Jangan terasa, oh ustaz ni kata saya ni tak ikut sunnah Nabi. Jangan terasa macam tu. Kita nak kena terasa kita bersalah sangat sebab ialah sebelum ni mungkin kita tak diberi peluang, tak ada rezeki untuk kita nak kenal sunnah Nabi yang sepatutnya kita dah kenal lama. Sebab berapa banyak dah baju-baju pakaian baru yang kita pakai, kita tak baca pun doa-doa ni. Jadi apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Saya tanya pada diri saya baca apa? Bismillah Doa saja. untuk baik. Bismillah saja. Untuk baik. Bismillah saja Ustaz. Bismillah tak apa. Bismillah tak apa. Sebab Bismillah itu dalam apa-apa urusan gunakan nama Allah tak apa. InsyaAllah ada baiknya. Tetapi dah Nabi ajar dah doa khas untuk pakai pakaian baru. Kita tak pernah jumpa. Tak ada rezeki kita. Alhamdulillah malam ni kita jumpa. Habis macam mana Ustaz? Yang lepas-lepas tu untuk kita? Lepas tu kita pakai balik lah. Kita bacalah satu-satu doa. Allahu Akbar kabira. Tak ada. Amin ya Allah. Keluarkan baju makan sesuatu. Buka almari berapa banyak baju kita ada yang baru tu, pakai baca. Tak ada. Bukan sampai tahap tu. Maksudnya tak menghafal, tak hafal tu yang dia jadi masalah. Yalah. Jadi satunya bila kita ada perasaan itu, kita rasa macam semangat kita nak hafal juga. Tak hafal pun tulis sebesar-besarnya di depan cermin solek kita tu. Kan setiap kata yang nak baca tu sebelum nak pakai tu baca dulu berbaris. Tulis, baca elok-elok lepas tu pakai. Baca tu kalau berserta makna di situ, masya-Allah. Itu antara usaha lah kan. Bagi orang yang boleh hafal, alhamdulillah, serta makna dia lagi bagus. Tapi bagi orang yang lambat sikit hafal, takkan nak buka buku apa semua kan. Boleh saja tampal-tampal dekat bilik kita, tulis-tulisan yang cantik, print, anak-anak cucu kita kan pandai. Print cantik-cantik, tulis bagi menarik, setiap kali nak pakai baca, masya-Allah. Itulah sunnah. Sebab apa? Insya-Allah kita akan faham kenapa Nabi SAW minta kita, ajar kita baca doa ini. Sebab dengan pakaian ini sebenarnya, pakaian yang kita pakai, sama ada pakaian itu membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun pakaian yang kita pakai itu boleh membawa kita ke neraka Allah wal-iyadzubillah. Bukannya mudah. Sebab itu tengok dalam hadis ini, min khairihi wa khairi ma suni'alah, min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ada khair baik, ada syar, ada jahat. Kita kena yakin, kita kena percaya sebab ini doa Nabi dan ini amalan Nabi, bukan sekadar doa Nabi. Amalan Nabi, Nabi sendiri baca supaya kebaikan ada, supaya jahat itu tak ada. Jadi kita kalau tak baca, cukup dengan bismillah, kebal betul kita. Kan? Sebab itu banyaknya hikmah daripada sunnah-sunnah Nabi yang kita tak baca itu, kalau kita amalkan, insya-Allah banyak kita dapat. Okey, pertamanya kita baca makna dulu. Allahumma ya Allah. Setiap lafaz Allahumma maknanya ya Allah. Ya Allah, kita memanggil Allah. Allahumma itu bermakna ya Allah, wahai Tuhanku. Lakal hamdu. Segala puji bagimu ya Allah. Anta kasautani. Anta, Allah Subhanahu Wa Taala memberi pakaian kepada aku. Kasautani di sini pun sama juga. Kasautani di sini, pakaian ini boleh kita niatkan apa yang kita pakai itu. Yang barulah. Yang ini khusus untuk yang baru. Lepas tu baru kita minta. As'aluka ya Allah, aku memohon, aku meminta denganmu ya Allah, min khairihi, apa yang ada kebaikan. Apa yang ada padanya kebaikan. Apa yang kebaikan ada padanya pada pakaian itu yang kita nak pakai. Kasut ke, pakaian, baju ke, jubah ke apa. Wa khairi ma suni'alah, dan segala kebaikan yang diadakan, yang dibuatkan, yang diciptakan pakaian itu. Untuk apa? Untuk kebaikan apa sebenarnya? Segala kebaikanlah maksudnya. Kita minta apa yang kita pakai ini, minta yang baik-baik saja yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Kadang-kadang kebaikan itu kita tak tahu. Kita tak tahu kebaikan pakaian itu. Dengan kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan apa yang kita gunakan kebaikan pakaian yang kita pakai itu. Kita nak tahu juga kan, apa kebaikannya dan apa manfaatnya, apa kegunaannya, apa faedahnya. Bukan kita main pakai je. Sebab pakaian-pakaian ini selain daripada menutup aurat, ada lagi maslahat-maslahat lain. Ada lagi faedah-faedah yang lain. Kan?
boleh menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan. Dengan pakaian tadi, tak kena matahari, tak kena panas, tak kena ni, tak kena tu. Mungkinlah ada pakaian-pakaian yang boleh memberi faedah kepada kesihatan kita. Dan ada faedah-faedah yang lain. Dengan pakaian tadi, kita boleh pakai untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar bahawa inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pakaian itu untuk kita pakai supaya kita dapat memenuhi hajat dalam kita memakaikan itu. Kalau jubah, apa hajat kita pakai jubah? Kalau kasut, apa hajat kita pakai kasut? Kalau apa pakaian yang lain, apa hajat sebenarnya? Dari segi pakaian, dari segi kebaikan pakaian itu, senaraikanlah kebaikan yang kita boleh senarai. Semua kebaikan itu kita nak Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi tengok, doa ini dia menghimpunkan semua kebaikan dalam beberapa perkataan dah termasuk. Tak perlu kita nak baca satu-satu, nak sebut satu-satu. Inilah kehebatan Nabi SAW. Hakim, hikmah Nabi, baligh, balaghah Nabi, sastra Nabi ini sangat-sangat mendalam. Jami', utiya jawami'al kalim. Kebanyakan hadis-hadis Nabi, lafaz-lafaz Nabi, nafas yang pendek, kata-kata yang singkat tetapi mempunyai makna yang sangat-sangat luas. Bila kita baca ini, insya-Allah segala kebaikan kita akan dapat. Bahagian baik insya-Allah kita seronok dengar kan. Kita seronok kita dapat. Kita seronok insya-Allah semua kita dapat. Kita nak itu, nak ini, semua yang baik-baik. Tapi bahagian yang belakang ini yang menakutkan. Wa a'udzu bika min syarrihi. Satunya pernah tak kita terfikir dengan pakaian itu boleh berlakunya kejahatan. Boleh berlakunya maksiat. Boleh berlakunya punca untuk kita mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Terfikir tak kita? Terdetik tak? Pernah tak kita ambil kira? Dalam hadis ini yang Nabi SAW ajarkan kita, Nabi minta kita minta perlindungan dengan Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Wa a'udzu bika, dan aku memohon perlindungan dengan engkau ya Allah, min syarrihi, dari segala kejahatannya. Wa syarri ma suni'alah, dan segala kejahatan yang diciptakan, yang direkakan, yang diadakan pakaian itu ataupun apa yang kita nak pakai itu. Jadi ulama mentafsirkan bahagian yang kedua ini lebih panjang sangat. Kejahatan yang tersembunyi yang kita tak nampak tu sangat-sangat banyak. Kita pergi kepada zahir kejahatan. Bila kita nak pakai pakaian baru tu, mungkin kita tak tahu dalam pakaian baru tu apa yang ada. Racun ke, binatang buas ke, apa-apa yang boleh mudarat, yang boleh memudaratkan badan pada zahir. Jadi dengan doa ini mudah-mudahan Allah jaga kita. Kan? Itu pada zahir. Tetapi yang makna yang hakiki, makna yang selain daripada hissi, makna yang boleh kita nampak, makna maknawi, makna yang dari segi maknanya, dari segi maknawinya, dari segi tersiratnya, iaitulah kejahatan-kejahatan yang tersembunyi yang kita tak boleh nak kesan dengan mudah. Antaranya pakaian-pakaian yang boleh menimbulkan perasaan takabur kita. Antaranya pakaian-pakaian yang boleh menimbulkan untuk kita nak riak, nak tunjuk-tunjuk. Pakaian-pakaian yang boleh mengheretkan kita kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ada pakaian yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kan? Dalam hadis-hadis yang terangnya, banyak hadis-hadisnya yang Nabi SAW melarang memakai pakaian-pakaian yang seperti orang-orang yang sombong dan megah. Hadis-hadis yang lain disebutkan, la yanzurullahu ila qaumin yajurruna thawbahum khuyala. Tengok hadis di sini. Okey. Kita pergi kepada yang jahat terus. Sebab yang baik tu insya-Allah kita untung. Tapi yang jahat ini jarang orang bercerita. Okey. Tengok di sini. Uh,
Okey ni. Min 'azimi syarril libasi an yalbasahu sahibuhu ala wajhil kibri wat ta'ali ala khalqillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Tiga golongan pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala tak berkata-kata, tak bercakap dengan orang tu. Golongan itu Allah Subhanahu Wa Taala tak memandang pun, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak wala yuzakkihim, Allah Subhanahu Wa Taala tak selamatkan mereka. Walahum azabun alim, dan bahkan bagi mereka itu siksaan yang pedih. Qalaha thalathan, Nabi ulang 3 kali. Qala Abu Dharr, maka berkatalah Abu Dharr, sahabat Nabi SAW menjawab terus, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Abu Dharr ini spontan dia menjawab kepada Nabi, dia kata, rugilah mereka itu, 3 golongan itu. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. 3 golongan itu al-musbil. Yang pertama al-musbil. Al-musbil orang yang melabuhkan pakaiannya lebih daripada had. Wal mannan, al-mannan ni orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Dan lebih khususnya bila dia bersedekah, dia sebut benda yang disedekah, dia ungkit-ungkit balik, dia nakkan pujian, nakkan menghina, nakkan menyebut keburukan orang yang menerima sedekahnya itu. Wal munfiqu sil'atuhu bil halifil kadhib. Ini golongan ini pun dah banyak zaman ini. Orang yang menjual beli ataupun lebih kepada orang yang menjual ini, dan dia bersumpah atas barang-barangnya itu dengan sumpah yang palsu ataupun yang dusta. Macam orang duk kempen barang-barang tu kan. Sekarang ni, zaman sekarang ni banyak bahaya golongan ini ni. Dalam online ke dia cerita dia tu macam-macam, semua baik-baik, tapi barang sampai semua tipu, semua bohong belaka. Kita risau termasuk dalam golongan ini. Okey, jadi tak apalah, kita ambil bahagian yang pertama ni. Al-musbilu izarahu, dan wa fi riwayah, dan ada satu riwayat yang lain, al-musbilu izarahu, orang yang melabuhkan pakaiannya bahagian bawah. Izar bahagian bawah lah. Kalau rida bahagian atas. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengheretkan pakaiannya dengan sifat sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala tak memandangkannya, tak memandang kepadanya pada hari kiamat. Jadi pelik pula, apa labuh-labuh ni? Jadi sinilah yang dia terjemahkan di sini, maknanya budaya orang dulu, orang-orang Arab dulu, untuk dia nak tunjuk dan dia nak menunjuk kekayaannya dan hebatnya dan sombongnya, dia akan pakai pakaian yang lebih daripada had batasan kakinya, sama ada lelaki dan perempuan. Dan di sini dikhususkan untuk lebih kepada sifat hati lah. Sifat hati yang buruk ni, dia nak tunjuk-tunjuk, dia nak bermegah, dia nak bersombong. Kalaulah pakaian itu dah lebih daripada kakinya, lebih bawah sampai dia sapu habis lantai, sapu habis simen, sapu habis bumi yang dia pijak tu, kalaulah bersama dengan dia nak tunjuk dia ni kaya, dia ni ada lebihan, dia ni pakai pakaian orang-orang sombong, maka termasuklah dalam golongan al-musbil. Masya Allah. Dan ini agak berat lah, sebab kalau kita tengok pakaian kita kebanyakannya, tapi insya-Allah lah hati kita tak ada ke situ. Insya-Allah sedikit pun tak pernah kita terlintas yang kita ni nak sombong ke. Nak sombong apa kita ni? Kita ni tak kaya pun, kita tak ada apa pun. Itu pun orang yang bagi tu baju yang labuh tu. Orang yang bagi sebab bukan saiz kita, jadi labuh lah. Tapi kalau kita nak jauhkan diri kita dari hadis ini, elakkanlah. Walaupun saya tak adalah niat ke arah tu, saya tak adalah perasaan sombong, tapi pakaian saya semua labuh-labuh belaka. Jadi singkatkan. Saya khususkan kepada orang lelaki dululah. Kalau kita ada pakaian-pakaian yang labuh lebih daripada buku lali, lebih daripada sampai ke bawah mencecah sangat tu,
Kita risau sebab ada hadis yang melarang. Walaupun tak sama hati kita tak ada sombong. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, hadis yang orang yang sombong. Sebab zaman dahulu, zaman jahiliyah dahulu, orang yang pakai pakaian yang labuh ni orang kaya, orang yang mengada, orang yang memang lebih-lebih. Kan? Tapi zaman sekarang ni mungkin tak ada dah sifat itu. Tapi bila hadis ada, biar kita jauh dari golongan ini ataupun daripada bersyubhat dengan ini. Kaum wanita macam mana pula? Okey, kaum wanita jangan ikut lelaki pula. Nanti nak singkat sampai atas buku lali. Bukanlah. Jadi wanita tu um, berpada-padalah. Berpada-padalah biar maknanya adanya batasan yang sesuai. Jangan pakaian itu lebih daripada uruf kita. Katakan uruf kita memang labuh itu bawah kaki kita memang tak nampak kaki. Tapi janganlah sampai terheret ada ekor kat belakang sana kan. Jadi kalau lebih-lebih begitu tu takutnya termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis ini. InsyaAllah. Okey. Itu dari satu satu babnya yang kejahatan yang ada pada pakaian tadi. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Bahagian pertama min syarrihi belum kita habis lagi. Jadi min syarrihi di sini daripada kejahatannya di sini selain daripada kejahatan hissi yang kita tahu yang kita tak nampak, contohnya racun ke, benda yang memabukkan ke, benda yang membahayakan, daripada apa-apalah, katakan ada benda yang tajam ke, benda yang berbisa ke, apa ke yang kita tak tahu, insya-Allah Allah pelihara kita dengan doa ini. Dan kejahatan yang tersiratnya macam tadilah, perasaan sombongnya, perasaan yang kita bermegah-megah, perasaan kita nak tunjuk-tunjuk, perasaan yang boleh macam menimbulkan fitnah, kan? Lelaki perempuan yang pakai menimbulkan fitnah zaman sekarang ni banyak sangat. Kalau nak urai panjang lebar saya rasa tu mungkin tak perlu. Mungkin ibu-ibu dan kakak-kakak ni lebih tahulah perkara yang ini. Memang dengan doa ini mudah-mudahan kita terjaga, kita terpelihara. Sebab itu doa ini sangat-sangat penting. Kalau kita katakan kita memang ditarbiahkan oleh ibu ayah kita dan daripada lingkungan kita daripada dulu lagi, dan bab pakaian ni memang terpelihara, alhamdulillah. Tapi dari segi barakahnya, daripada sunnahnya, dari segi kebaikan yang ikut nabinya, tak ada pula sebab kita tak baca doa ini. Tapi sebaliknya, kalau memang didikan kita, lingkungan kita, suasana bi'ah kita memang jauh sikit daripada cara-cara sunnah, pakaian kita terdedah sikit, terbuka sana sini sikit, tak kisah sangat bab-bab aurat ni. Bila kita tak baca doa ni, lagilah kita jauh daripada kebaikan dan dekat kepada kejahatan. Dengan kita baca doa ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah sedikit-sedikit tunjuk jalan yang betul, tunjuk jalan yang sempurna, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi. Barulah kita dapat kebaikan dan kita jauh daripada kejahatan. Wa syarri ma suni'alah. Bahagian yang kedua ni kalau nak hurai pun panjang. Wa syarri ma suni'alah, dan segala kejahatan yang diciptakan untuknya, baginya. Kita tak tahu yang menciptakan pakaian itu apa maksud dia dan apa matlamat dia. Banyak kalau kita nak huraikan satu persatu. Sekarang ni musuh-musuh Islam kan, kerja mereka itu tadlil, untuk nak menyesatkan, untuk nak merosakkan, nak menghancurkan umat Islam. Itulah fikiran mereka. Kalau nak sentuh bab-bab ini, mereka ini setelah jatuh kejatuhan yang teruk di zaman Nabi SAW, mereka bangun waktu itu, mereka merancang di saat itu sampai sekarang. Sebab itu nampaknya memang dunia mereka miliki. Dunia mereka kuasai. Dunia mereka yang perintah sekarang ini. Apa yang mereka buat semua betul belaka. Apa yang mereka buat semua orang tak boleh tak berani nak tegur belaka. Sebab mereka merancang dari awal lagi sampai sekarang. Sebab itu termasuklah dari segi pakaian-pakaian yang dibuat oleh mereka. Di pakaian itu kita tak tahu. Yang kita beli itu, lagi-lagi kalau pakaian itu bukannya Islamik, lagilah kita risau. Apa tujuan mereka ciptakan pakaian-pakaian itu? Adakah ditujukan khas untuk nak memusnah, menghancurkan kita ataupun tidak? Kita tak pandai nak tahu. Kita tak pandai nak nilai. Kan banyak timbulnya, rupa-rupanya dalam kasut tu ada nama Allah. Rupa-rupanya dalam tempat yang kita pijak tu ada nama Muhammad. Rupa-rupanya semua itu yang kita boleh kesan. Yang kita tak boleh kesan banyak lagi. Wa syarri ma suni'alah, dan kejahatan yang diciptakan untuknya, pakaian-pakaian tadi. Banyak lagi lah perkara-perkara yang kita tak mampu nak kesan dengan diri kita. Doa ini, amalan ini yang Nabi tinggalkan, sebenarnya insya-Allah sepatutnya membantu kita dah lama. Tapi kalau kita tak baca, kita tak hidupkan sunnah ini, maka banyaklah terlepas.
Jadi saya tak nak panjang-panjang sebab banyak lagi kita boleh huraikan dalam ini. Cuma saya bagi gambaran, itulah kehebatan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita utamakannya, kita amalkannya, maka senantiasa kita berada dalam landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita nampak hidupnya makna taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Nabi SAW pesan dua perkara yang Nabi tinggal, selagi mana kita berpegang dengannya, kita tak akan sesat dan kita tak akan goyang dan kita tak akan terikut benda-benda yang batil. Apakah itu dua perkara? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Kitab Allah, Al-Quran, kita baca tafsirnya, faham tafsirnya, ikut perintah Allah, jauh larangan Allah, dah selamat. Sunnah Nabi SAW untuk nak menguatkan lagi. Sebab bukan semua Al-Quran itu datang dengan tafsil, datang dengan detail. Sunnah inilah akan membayankan. Sunnah ini akan memperincikan. Sunnah ini akan menghuraikan apa maksud ayat yang mujmal, yang seketul itu. Dengan sunnah inilah yang kita tahu detailnya satu persatu. Sunnah Nabi SAW lebih selamat dan lebih penting untuk diutamakan dari tarikat-tarikat, dari sunnah-sunnah, dari cara-cara kehidupan selain daripada Nabi SAW. Tetapi kalau tak ada orang yang nak mengingati kita, tak ada orang nak mentazkirah kita, tak ada orang nak tolong menghuraikan, mengulang-ulang huraikan macam ni, kebetulan saya pula terkata-kata kan. Jadi kita akan nampak macam sunnah itu tak berapa kuat, tak berapa kena, tak berapa nak hidup. Sebab itu istilah ihya'us sunnah itu penting. Menghidupkan sunnah Nabi itu penting. Bila kita menghidupkan sunnah Nabi, contohnya kita bincang macam ni, baru kita nampak, oh Masya Allah, itulah kebaikannya. Itulah selamatnya kalau ikut Nabi. Itulah pentingnya ikut cara Nabi, hidup cara Nabi. Itulah pentingnya kembali kepada sunnah Nabi SAW yang sahih. Itulah ajaran Nabi yang ditinggalkan kepada kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Doa ini sampai sini dulu. Kalau nak bercerita panjang lebar lagi. Jadi saya buka peluang. Siapa-siapa nak mencelah, siapa-siapa nak tambah soalan ke apa ke? Tak. Hmm. Anak nak tanya saya. Dia macam orang kahwin baju panjang-panjang belakang tu kan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau orang kata sehari itu sahaja, mungkin adalah alasannya. Dan mudah-mudahanlah insya-Allah selamatlah. Sebab itu bukan pakaian hariannya. Dan tujuan apa? Kalau kata itu hari dia panggil apa tu? Hari apa tu? Sehari Raja sehari. raja sehari. Ha. Hari. Raja sehari maknanya dia nak ambil peluang, dia nak jadi raja sehari itu je. Betul. Kalau dengan lafaz, dengan niat tawaduknya, dia kata hari-hari lain dia tak ada peluang untuk orang suka-suka, orang nak muliakan ataupun orang nak kedepankan dia, orang nak pedulikan dia. Hari lain orang tak peduli dia orang yang terbelakang, orang yang biasa-biasa sangat. Jadi hari tu je dia nak gembirakan dirinya, dia ni pun hamba Allah, dia ni pun perlu dipandang macam orang-orang lain. Itu niat yang bagus. Jadi tapi jangan sampai melampau lah. Pakaian itu nak kena ada batasannya, walaupun yang mengheret panjang sangat ke apa ke, ada batasannya dan nak kena perbetulkan dah niat. InsyaAllah bagi saya, insyaAllah ada longgar dari segi itu je lah. Tapi kalau hari itu pun dia ada perasaan nak lebih daripada orang, nak megah, nak tunjuk, tengok ni aku ni kaya, tengok ni aku ni mampu, jauhkan. Takut masuk dalam hadis mana tadi. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kalau tengok pada tajuk ni ada 2 hadis lagi. Kita boleh Tahu habiskan. tak? Tapi Ustaz, nak tanya Ha. saya. Macam kan kita kan dia tengok dah orang Arab dia kalau di Mekah ke Medika kan dia pakai jubah dia tu labuh-labuh gitu. Kita dah maknanya guana gitu Ustaz. Maknanya yelah gitulah kita kan dia gitu juga pakai harian. Macam dia sapu belakang serba-serbi. Itulah. Sebab itu bukannya orang bangsa yang jadi ukuran.
dalam kehidupan ikut minhajul as-sunnah ni, cara hidup yang sunnah Nabi SAW, bukan orang yang jadi ukuran, bukan bangsa ataupun ramainya orang buat itu jadi hukum. Jadi sekarang ni kadang-kadang kita akan sebut, oh ramai je orang buat. Bukan itu jadi ukuran sebenarnya. Oh, masih ramai je orang tak buat. Bukan itu sebenarnya jadi kayu ukur kita ataupun jadi hujah kita, jadi alasan kita. Hujah alasan kita, dalil kita adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Kak Dah sebut kata kalau pergi Mekah, memang ramailah. Perempuan, wanita lagi ramai. Yang laki pun ramai. Yang laki pun ramai. Masih ramai lagi. Maknanya masih lagi ada budaya tu ke arah itu. Itu kita nak boleh jadikan alasan. Kenapa ulama-ulama Saudi memang ketat sangat. Kalau dulu, saya cerita pasal dulu-dulu lah. Sekarang ni ulama, Masya Allah. Kita doakanlah semua agar Allah bersama. Allah bantu kita dan semua. Sangat-sangat terkepit dan dihempitkan oleh keadaan sana. Tapi kalau dulu bab al-isbal ni dia macam mana? Dia ayah ataupun dia punya kempen untuk orang jangan labuhkan bawah daripada buku lali. Ma asfalul ka'baini minal izari fa finnar. Saya hafal lagi doa tu. Hadis tu. Apa yang bawah daripada 2 buku lali masuk pi neraka terus. Ada hadis tu. Ada hadis tu. Memang kempen ini sama kuat dengan kempen at-tadkhinu haram, rokok tu haram. Sama levelnya. Kalau di sana mensyurat matwiyat risalah-risalah kecil dibagi-bagikan di masjid, habis solat fardu kita bagi-bagi, buka je al-isbal. Hukum isbal, hukum labuh bawah buku lali. Memang kuat. Kalau dekat dinding-dinding masjid apa, memang banyak tanpa ditulis di situ haram kita bawa pakai pakaian jubahnya khususnya untuk laki bawah buku lali, untuk laki lah. Memang ketat sangat. Hidup kempen untuk nak menakutkan orang dan mengingati orang jangan bawah buku lali. Pakaian-pakaian. Memang sensitif sangat. Lagi-lagi ulama yang mengatakan paling ketatnya sekurang-kurangnya dalam solat. Dalam solat itu larangan yang tak boleh kita nak bagi alasan boleh. Memang tetap orang lelaki jangan bawah buku lali. Sebab apa? Sebab masih lagi masyarakat Arab bermegah-megah dengan cara. Kalau tengok waktu hari raya, Masya Allah, pakaian mereka semua bawah buku lali. Semua heret belaka. Jadi hidup lagi tu suasana yang bermegah-megah dengan baju labuh ataupun jubah yang bawah buku lali. Jadi sebab itu di sana suasana sana memang ketat sangat ditekankan. Sebab suasana sana lah. Tapi di masyarakat Melayu ni asalnya memang tak ada jubah pun. Tapi kalau nak elakkan, nak berjaga-jaga, serual yang kita pakai pun takut juga kalau mengheret lebih daripada buku lali. Lagi-lagi kalau nak solat itu tashmir. Maknanya lipat sekurang-kurangnya, elakkan daripada bersyubhat dengan larangan dalam hadis ini. Jadi kaum wanita jangan terikut-ikut kalaulah ada kaum ataupun bangsa yang kata mereka ramai je pakai macam tu, kita tak semestinya ikut. Biar pakaian kita berpada-pada kena dengan hajat dan keperluan kita. Cukup-cukup dengan apa yang kita perlu untuk nak menutupkan aurat kaki, cukuplah. Selebih itu, jangan melampaui batas. InsyaAllah. Selama ni duk ingat ke orang lelaki je siapa kat buku lali tu. Perempuan tidak. Jangan buku lali perempuan. Perempuan saya tak cakap Yelah, buku lali. tahu dah. Perempuan ni jangan melerek lah. Jangan melerek. Dia termasuk semua. Sebab khuyala ini orang yang sombong, bukan lelaki je sombong. Perempuan pun ada juga yang sombong. Masya Allah. Okey, dia umum insya-Allah di sini. Okey, kita habiskan dulu, lepas tu kita buat kesimpulan. Doa yang keempat, ad-du'a liman labisa thawban jadidan. Ini doa yang kita nak ucapkan kepada orang yang pakai baru. Tadi kita yang pakai pakaian baru kita baca, kan? Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Dan ini apabila kita nampak kawan kita, anak kita, keluarga kita, suami isteri kita pakai pakaian baru, bacalah doa ini. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala.
tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ataupun yang lebih mesra, ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ini banyak orang baca. Yang tubli wa yukhlifullahu ta'ala sunnah juga, tapi yang kedua ini lebih mesra lah. Dan ayatnya sedap. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Okey, yang pertamanya tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ini kan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan usia kamu. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberi yang terbaik untuk kamu. Itu terjemahan secara umumnya. Dan tubli ni kalau nak terjemah satu persatu, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan akhlak dan sifat kejadian kita lebih sempurna dengan kita memakai pakaian yang baru itu. Wa yukhlifullahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan yang lain sekiranya yang baru ini dah tak baru. Itu doa siap-siap semoga Allah bagi yang baru lagi. Ini doa kita baca kepada orang yang dah yang pakai pakaian baru. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Dan doa yang kedua kita baca juga, pilih mana satu yang mudah. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Pakailah pakaian yang baru dan Ilbis Ustaz. ilbis ya. Ilbis ke? Bukan ilbas. Sebab dalam ni ilbas. Ilbis yang saya baca ni ilbis. Ilbis jadidan wa ish hamidan, dan hiduplah hidup yang seorang yang mulia, wa mut syahidan, dan matilah sebagai seorang yang mati syahid. Hadis yang kedua ini ataupun doa yang kedua ini Nabi SAW membacanya ataupun mendoakan untuk Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Satu ketika Nabi SAW nampak jumpa dengan Umar Ibn Al-Khattab agak pakai pakaian yang baru. Nabi tanya, pakaian baru ke? Umar menjawab, tidak, pakaian yang dibaharukan, maknanya dia basuh, dia cucikan. Maka Nabi doakan, ilbis jadidan, mudah-mudahan akan dipakai pakaian yang baru. Tengok ini sunnah Nabi SAW doa. Walaupun nampaknya sahabat itu bukan pakai baru, rupanya bukan pakai baru, Nabi ingat nak pakai baru. Tapi Nabi doakan juga, ilbis jadidan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri yang baru. Wa ish hamidan, dan hiduplah sebagai seorang yang mulia. Wa mut syahidan, dan matilah sebagai seorang yang mati syahid. Masya Allah, cantik dan sangat-sangat tinggi makna doa ini untuk sahabat kita ataupun orang yang pakai pakaian baru yang kita doakan. Mesranya kita nampak orang pakai baru, kita doa sehebat doa ini. Ini yang diajarkan oleh sunnah Nabi SAW dan Islam. Sebaliknya yang berlaku sekarang ini, Masya Allah, bukan kita nak inginkan kebaikan, wal'iyazubillah, kadang-kadang ada perangai orang-orang yang tak baik ni, kadang-kadang terus akan bermain benda yang kotor di kepala dia. Mana datang tu? Mana dia dapat tu? Tentang pinjam ke, ataupun curi ke, dia akan benda yang jahat dulu datang, bukannya apa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu sebahagian golongan orang yang berperangai macam tu lah. Mudah-mudahan kita tak ada perangai itu. Tapi rugi juga kalau kita tak ada perasaan. Dia pakai, apa saya kisahnya kan? Tak ada langsung perangai untuk kita nak membahagiakan dia, kita nak sokong dia, kita nak bagi kata-kata semangat kepada dia dan nak doakan kebaikan. Sedangkan Islam mengajarkan kita bila jumpa orang pakai baju baru, barunya baju, bila beli tu, berapa beli mahal ke murah. Bukan itu dulu. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Sempat nak doa ke tak sempat nak doa, berbual dulu kan. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita dah tahu sunnah Nabi. Kalaulah kita nak dapatkan bahagian ini, bahagian sunnah ini, Nabi dah ajar. Nak dicerita di sini, hatta keadaan ini pun Nabi tak tinggal kita. Nabi dah ajar apa yang sepatut kita baca bila kita nampak orang pakai pakaian baru. Bila kita doa perkara ini, benda yang jahat-jahat tu tak ada. Benda yang tak baik itu dia tak akan datang. Kan? Nak sangka buruk ke, nak dengki ke, nak sebut yang bukan-bukan ke. Bila dah sebut perkara ni, sunnah ini, maka jahat itu secara otomatiknya akan kita jauhkan. InsyaAllah. Seronok sebenarnya. Ustaz, maaf nak tanya. Ya. Adakah perbezaan antara ilbis dan ilbas?
Kerana buku kita taruh ilbas. Ustaz baca takat tadi ilbis. Jadi Ilbis. adakah perbezaan makna? Okey, dari segi makna saya rasa tak ada beza sebab ilbis tu maknanya fi'il amr. Kita macam suruh. Kita perintah dia pakai pakaian yang baru. Ilbis dengan ilbas sama je. Cuma dari segi baris makna dari segi baris atas dan bawah itu bagi saya makna tetap makna yang kata kerja yang menyuruh dia memakai pakaian yang baru. InsyaAllah tak ada makna, tak ada beza. Tadi yang waktu memakai pakaian baru pun ada juga Ustaz. Mana? Sun'a dengan suni'a. Yang ni suni'a. Ma suni'a. Sun'a tu mungkin lain sikit. Tapi ma suni'a lahu fi'il mabni lil Jadi kita majhul. tambah baris Ya. bawah. Yang tu ma suni'a lahu bagi saya tak boleh ma sun'a, tak boleh jadi. Sebab sana'a telah mengadakan, telah menciptakan. Sana'a ni daripada menciptakan, cipta dah. Menciptakan sesuatu. Dan suni'a diciptakan, dibuatkan, diadakan. Itu fi'il mabni lil majhul kena suni'a sama dengan fa'ala dengan fu'ila. Dia tak ada fu'la, tak ada. Itu kalau kita belajar saraf nanti insya-Allah itu membantu kita lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yang Okey. ayat memula tu tubli wa yukhlifullaha Wa yukhlifullahu ta'ala. Allahu. Okey. Okey, sama. Okey, yang terakhir, ma yaqulu idza wada'a thawbahu. Kita habiskan cerita pakaian ni daripada kita pakai pakaian biasa dan kita pakai pakaian baru dan kita tengok orang pakai pakaian baru dan last kali kita nak buka pakaian kita nak ganti dengan pakaian yang lain. Ada juga Nabi SAW mengajarkan kita. Apa bacaannya? Bismillah. Soalannya pernah baca tak? Baru tahu. Baru tahu. Kenapa kena baca bismillah? Di sini banyak ceritanya. Saya nak ringkaskanlah. Bismillah ini dengan ringkasnya sangat-sangat penting. Jadi bermula pada malam ni setiap kali nak buka baju, nak tukar baju, bacalah bismillah. Sebab itu kalau kita nak masuk tanda kita baca apa? Doa apabila masuk tandas. Allahumma inni khubusi wa khubsi wal Okey. khaba'is. Allahumma ini saja ke? Tak ada bismillah ke? Bismillah Ustaz. Ada tak bismillah? Saya tak pernah baca bismillah Ustaz. Ini yang katanya. Ini yang bagusnya sunnah Nabi. Ini yang bagusnya perisai Hisnul Muslim yang kita belajar bersama. Tengok bawah depan kita. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adanya bismillah. Ada. Doa yang ke-6 ni. InsyaAllah minggu akan datang. Kelas akan datang. Perisai Muslim kita akan baca bismillah. Kita akan masuk tandas. Kita masuk tandas. Kita akan biasa Allah bismillah terus. Jadinya apa faedahnya di sini? Ulama mensyarahkan dan menghuraikan kepada kita kenapa apabila kita buka baju, nak tukar baju, kita kena baca bismillah. Sebab apa? Dengan nama Allah inilah apabila kita baca, dia akan jadi perisai. Dia akan menjadi dinding dan pagar aurat kita. Dengan nama Allah bila kita baca, syaitan akan lari. Jin akan lari. Waktu kita baca bismillah itu, dia tak terpandang kepada aurat kita. Sebab itu bila nak masuk tandas pun kena baca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan doa dan bismillah tadi, kita akan minta Allah lindungkan pandangan jahat syaitan dan juga jin ini kepada aurat kita. Penting juga baca bismillah waktu nak buka baju sebab bila syaitan nampak aurat, bila dia boleh tengok aurat kita, banyak kejahatan yang boleh berlaku tanpa kita sangka dan tanpa kita jangka dan tanpa kita sedar. Dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca balik. Saya baca doa masuk belair, Allahumma tu dulu, lepas tu baru bismillah. Bismillah tu baca. Tapi bacalah. Allahumma inni a'udzubika dulu, lepas tu baru nak masuk belair tu baca bismillah. Dia sepatutnya terbalik lebih baik.
Sebab kalau kita dah nak masuk bismillah itu macam tak elok sangat Langkah kan. anda. Langkah-langkah kiri itu kita dah baca bismillah itu macam dah lain. Bismillah tu kita dah nak melangkah. Sebelum kita melangkah, bila dah nak melangkah tu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan kita sebut nama jin khubuthi wal khaba'ith itu sifat yang jahat kedua-duanya daripada dua-dua golongan khubuthi dan khaba'ith yang kita akan huraikan akan datang insya-Allah. Sesuailah dengan kita melangkah kiri masuk tu. Jadi bismillah tu sebelum doa insya-Allah. Ustaz di sini taruh hubusi. Khubuthi. Kita baca hubusi. Ya. Khubuthi. Itu pun tak ada masalah itu. Khubuthi itu beza bahasa, tak ada masalah. Di sini hubusi. Boleh. Boleh Macam juga. macam jumu'ah dengan jum'ah. Dalam Quran jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Jumu. Asalnya jumu dalam Quran, tapi kita baca jum'ah. Sama je. Beza bahasa ya. Okey. Jadi Alhamdulillah. kita baca bismillah yang akhir ya Ustaz, jangan yang mula. Ya, betul. Yang mula? Nah, mula. Bismillah mula. Oh mula, bukan dah lepas tu baru baca Ustaz bismillah. Itu yang terbalik. Untuk masuk tandasnya bismillah dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada baca terbalik dah Terbalik. Allahumma dulu, lepas tu baru bismillah. Jangan ikut dia terbalik. Jadi kita ikut buku bismillah dulu. Okey, malam ni sebenarnya belum lagi yang tu, tapi tak apalah, untuk manfaat kita bacalah cara tu. Cuma yang cerita kita, yang bab kita malam ini adalah selepasnya, setelah kita dan setiap kali kita buka, sebelum sama ada tandas ataupun nak tukar pakaian, bacalah doa ini, bismillah ini, sebab memang manfaatnya yang kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa pelihara aurat kita zahir dan batin, mudah-mudahan insya-Allah terpelihara dan terjaga. InsyaAllah masa kita dah lajak sampai 10.30. InsyaAllah kita dah bincang dan kita dah baca beberapa doa yang sangat-sangat mustahak dan penting untuk kita nak hafal dan kita nak lancar dan kita nak amal. Mudah-mudahan saya doakan semua kita dapat hafal. Kalau tak hafal pun macam saya cadangkan tadi, tulis sebesar-besarnya, gantunglah di tempat yang kita nak selalu tukar baju ke, pakai baju ke, nak masuk tandas ke. Adakan doa-doa ini, biarlah berterabur zikir-zikir ini di dalam kawasan hidup kita ni. Mudah-mudahan dengan cara itu membantu untuk kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada semua untuk malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya kita menjadi umatnya yang diberi jaminan dan syafaat di padang mahsyar dan di titian sirat dan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua insyaallah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semua insyaallah. Selamat rehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.